Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam Aisyah. Nuraini. Okey, bersama saya Zulkifli Razak dalam sesi petang saya. Sesi saya berubah sikit ya. Petang 2 sampai 4, malam tu kita tak ada sebab bulan puasa. Kita awalkan kepada 5 sehingga jam 6 ya, analisa pasaran. Basically yang 5 6 tu bagi mereka yang tak sempat ikut 2 sampai 4 ni ya. Sebabnya dia yang sejam kita cerita yang depan ni. Benda sama unless ada perubahan besar dalam pasaran, then kita ada something yang berubah pada sejam lepas kita buat live pukul 2 sampai 4 ya. Jadi petang ni topik saya adalah structure motif, bagaimana berdagang mengikut arah pasaran. Okey, sekejap ya. Sebelum saya mula, saya baca disclaimer dulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi, boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal. Oleh itu, jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko kaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan ya. Nama saya Zulkifli Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan saya dah buat lebih daripada 20 tahun. Kita lihat dulu apa yang ada dalam pasaran untuk semasa. Seperti saya sebut bersama Zatul tadi, pada malam ini kita akan ada data inflation untuk US. Semalam kita ada 10-year bond auction. Kita ada data China trade balance yang lebih rendah daripada jangkaan pasaran. Don't look at this trade balance. Tengok kepada data ekspor dan data import dia. Jadi kalau kita tengok kepada data ekspor dan data import dia, trade balance tu boleh jatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Sekiranya ekspor lebih tinggi daripada import, itu positif kepada China. So, tapi tak positif kepada flow of fund lah. Kalau kita tengok kepada data pagi tadi ya, untuk China, untuk ekspor dia adalah lebih tinggi daripada sebelum. Tengok, ni ekspor dia meningkat ya, untuk bulan lepas, manakala import juga adalah meningkat ya. Mana pergi dia? Kejap. Ni. Import juga menunjukkan peningkatan ya. So both of these adalah something yang positif. Biarpun anda nampak data trade balance ni merah, itu bukannya benda yang negatif. Kena faham. Trade balance tu ekspor tolak dengan import. Jadi itu adalah something yang positif. Biarpun trade balance ni merah. Lain daripada tu, petang ini kita ada GDP untuk UK. Perhatian market lebih kepada pembukaan ekonomi ya, not kepada angka ekonomi ni ya. Sebab ni data lama. Ini berlaku semasa ekonomi tengah lockdown ya. 40 hari lepas, sebulan lebih lepas. Kita ada ekonomi US, untuk UK dah mula dibuka sejak daripada tarikh tu. So unless figure ni menunjukkan bacaan yang jauh lebih tinggi ataupun terlalu jauh rendah, then itu akan ada impact. Tak ada banyak this one, not really something yang market tengah perhatikan. Jadi this will be the main focus today, iaitu kepada CPI. Tengah malam lagi ada lagi untuk US punya 30-year treasuries bond tengah malam nanti. Okey, kita lihat kepada sentimen semasa pasaran. Untuk Hang Seng, untuk Nikkei, Topix juga ditutup lebih untuk Nikkei ditutup lebih tinggi. Kita ada untuk Europe yang masih lagi dalam keadaan merah. Kita ada futures untuk US masih lagi dalam keadaan merah, tapi menuju ke arah positif untuk semasa. Kalau kita lihat kepada chart, apa yang kita nampak untuk semasa. Okey. Ini apa yang kita nampak untuk semasa. I'm looking at this one, pada waktu ini satu lagi high, one more high. 1, 2, 3, 4 and one more high. Satu lagi high dekat sini
sebelum S&P 500 ni melakukan penurunan. Ini adalah untuk S&P. Nak trade ke tak? Tak trade S&P 500 pada struktur semasa. Even dekat 4 ni saya tak mencari peluang. Sebabnya seperti yang kita ceritakan semalam, cerita sama Roslan. Cerita sama di mana dalam ni ni yang kita cerita trade ikut trend kan. Trend dia masih ke atas, yes. Tapi trend dia secara teknikalnya trend sejak daripada bawah ni kita consider sebagai habis. Kita consider sebagai habis sebab dia dah capai 100% extension. Maksudnya lekuk pertama dan lekuk kedua ni dia dah cecah 100%. Dah cecah 100%. So tak ni. Kalau dia tak lengkap macam ni, breakout, jadi ini cuma satu ini. Itu yang kita nak tahu, motif with extension kan. Ada nampak tak? Ni yang kita akan bincang hari ni. Ada nampak tak benda ni Roslan? 1, 2, lepas tu kenaikan ni kan. Kenaikan dalam ni, dia tak buat macam ni. Wassalam. Jom. Kalau dia buat macam ni, then kita akan biasanya akan ada extension. Kalau dia buat macam tu, yang ini 1, 2, 3, 4, 5, then kita akan ada extension. Dan ini mungkin adalah 3 yang tinggi lagi. Kalau dia buat 1, 2 yang try masuk balik. Dalam ni memang ada 5 wave. Dia akan ada higher probability untuk dia buat benda ni. Kalau dia buat macam ni, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Dan itu higher probability untuk dia extend. Yang macam ni, 1, 2, 1, 2. Ada nak tengok benda tu. Kalau selepas dekat breakout, lepas dia buat 5 wave breakout, ada nak tengok benda ni. Hari ni kita cerita benda tu. Motif. Okey. Untuk US 500, no, tak ada. Sebab dalam dia dah sampai equilibrium. Kalau dia ada extension, kalau sebelah sini, kita akan trade extension tu dalam time frame kecil. Kita tak akan tengok yang ni. Kalau dalam ni 1, 2, 1, 2, kita akan trade yang dalam tu. Okey, kalau dia fractal yang besar sikit lah. Okey. US 30 tak lengkap lagi. Ni yang saya maksudkan. Dia tak lengkap lagi. Dia break, masuk satu. Ini mungkin extend. Ini mungkin dibuat macam ni. 1, 2, 1, 2, lepas tu dia extend 3, 4, 5, 1, yang macam ni. Aisyah. Tak tahu. Saya tak, kalau dia naik 1618 baru saya tengok dia balik. Dia antara sekarang ke 1618, saya tak peduli dia. Boleh Aisyah? Antara 1 ke 1618, kalau dia buat 3 wave, saya tak peduli dia. Boleh tak dia naik sampai 1618, sampai 5000 pun boleh. Dia nak naik, saya tak tahu. Tapi kalau dia sampai 1618, dia buat 3 wave, kalau dia buat 1618, dan dalam satu struktur, dan saya tengok. Faham tak? Dia naik sampai ni, kalau dia naik dalam satu struktur, kita nampak ni satu kan, dan dia naik sampai 1618, 4 tu 3 wave saya long. Sekarang tak tahu dia ke mana, saya tak tahu. Yang bagi saya, daripada movement daripada bawah ni, kita consider sebagai tamat. Itu je. Kalau anda dah masuk bawah ni, anda masuk je lah. Anda tak masuk dekat sini. Anda tak masuk kat sini. Anda masuk yang bila ini breakout. Hari tu dia tak breakout. Kan? Ataupun sini. Kalau anda dah masuk sini, anda sepatutnya dah TP. Kalau anda masuk kat sini, anda sepatutnya dah TP. 1, 2. Itu dah TP sepatutnya. Samalah tempat TP kita. Okey? Dia boleh pergi? Boleh.
Tapi dia dalam kawasan tu, saya tak sentuh dia. Okey, US dah hit. Okey, US 30, wave, maksudnya wave 4 ni kita boleh trade. Kalau dia extend, ini cuma 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, lepas tu naik tau. Lepas tu extend, faham tak? Kalau dia betul extend, ini mungkin cuma diagonal. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu 1, 2, 3. Ini wave 2, lepas tu naik. Okey. Tak kalau dia extend. Jadi apa pun 3 wave kita cari long. Sebab dia tak sampai lagi. Itu je equilibrium. Dia ada equilibrium. Dia tak habis lagi. Kalau ini extend, US 500, US 100 akan extend. Itu mungkin break 1618. Dan kita trade wave 4. Ini akan completekan satu. Nampak Syah? Kalau ini extend, kalau ini completekan satu, yang dekat US 500 dengan US 100 akan habiskan akan break 1618. Okey. Jadi ini wave 4 kita akan cari. Wave 4 sini, bukan wave 4 sini. Wave 4 yang besar sikit, membetulkan kesemua sejak daripada 25 Mac punya structure. Maksudnya anda nampak kan? Dia turun macam ni rupa dia. Anda nampak dia turun. Dia tak ada kena-mengena dengan yang ini. Dia tak ada kena-mengena yang ini. Correction yang sini. Dia membetulkan yang lagi besar. Then kita trade dia. Itu wave 4. Okey. Itu US 30. US 100 pun sama. Dia berada dalam equilibrium. Saya tak minat. Ini adalah yang dalam dia. Kalau anda enter daripada 5 tu, anda biar je. Okey, ini berada dalam kawasan equilibrium, tak minat. Kalau dia break atas ni, 2 ni kita trade. Kalau dia break atas ni, ni tak break lagi. Kalau dia break, kita trade. Hampir nak break. Kalau dia break, kita trade. Kalau tak break, tak payah pegang. Okey. US 100, US 30. US 30 kita ada momentum sequence. Sama ada anda ambil 1, 2 sini. Ini lebih 1618 ataupun even anda ambil 1, 2 yang dalam ni. Tak kisah. Lebih 1618 dalam satu structure. Ni nampak satu structure kan? Satu structure. Okey? Satu structure. Jadi anda nak dia buat pembetulan dalam structure ini. Wave 4. Kita akan trade wave 4. Okey? Itu adalah momentum sequence. Kita tengok 1618 dekat wave 3 ni lah. Kalau sini 1618, ini mungkin buat extension. Dan kita sebenarnya dalam 1, nampak? 2, 3 besar. Waalaikumsalam, Kasha. Itu je. Ataupun 1, yang ini. 1 merah. Or whatever. Some sort of 3 kat sini. Itu je. Kita tak tahu. Cerita dia. Kita tengok benda berulang, kita cuba masuk. Momentum, kita tahu akan ada wave 4. Okey? Jadi masih sama seperti semalam. DAX dengan Germany 30 dengan US 30. Dow. Okey? Lain-lain tak ada. Lain-lain ini nampaknya sedang buat double correction. Ini mungkin WX dan ini A, B dan C ataupun WX dan Y. Ini mungkin ini. Ini nampak macam ni.
Sekejap, saya tukar ni. Ini W, ini X. Kalau ini W, ini X, ini lebih dekat. W, X. Nampak macam tu. It is more appropriate untuk letak benda ni. Dan ini adalah, apa pun dia sama. Hampir tak jauh. Ini adalah untuk topik. Ini A. Kalau macam tu, ini A. Ini A, ini B. Dan kita akan ada C. Tak dapat. Tak dapat. Tak dapat. Sebab ini dah sampai 100%. Jadi kalau itu berlaku, saya extend dia macam sekarang. Okey. Masih macam sekarang. Kita akan ada A, B dan habis kat sini. Waalaikumsalam, Bat. Maksudnya untuk Nikkei ni, sebab dia punya ni structure tak sama. Ini adalah A, B dan kita akan ada C. Maksudnya sini macam ni. Ini nampak macam flat. Tak kisah. Sama lebih kurang. Okey, Nikkei ni sini tak buat higher high. Jadi tak interested. Kalau dia buat higher high, then kita trade. Kalau dia buat higher high, then kita trade. Ni tak ada apa-apa. Satu ni tak buat higher high. So saya tak interested. Okey, itu JP 225. UK 100, FTSE tak ada apa-apa. Ini pun dah complete. Kita dalam leading diagonal. Ini kita akan trade dia. But ingat yang ni letak dalam notes Kasha. Dua ni kita akan trade. FTSE ni bagi siapa yang baru nak kenal indeks, anda boleh try untuk trade FTSE. FTSE dia tak mahal tau. Buka MT5, dia tak mahal. Antara indeks yang murah adalah FTSE. Ni 6875. Anda tengok yang lain-lain main puluh-puluh. Ni harga dia, faham? US 500 pun okey. Tapi banding dengan US 30 dengan Nasdaq, dia mahal. Banding dengan DAX mahal. Banding dengan Nikkei ni mahal. Ni FTSE ni murah. FTSE ni murah. Tapi dalam GBP lah. Ini dalam GBP. Okey. Kalau bagi siapa yang baru nak trade dan nak kenal indeks, anda boleh start Wimon. Mana Wimon? Anda boleh berkenalan dengan FTSE. Belajar pasal apa counter-counter yang membentuk dia. Apa jenis dia. Adakah dia free floating ke? Adakah dia distributed kepada cap ke? Apa ke? Pergi baca apa FTSE tu. Jangan trade buta je tak tahu apa benda tu kan. Ramai trade indeks. Tanya apa membentuk Dow 30. Apple. Dia tahu Apple. Okay. So, dua ni wave 2 ni kita cari nanti. Provided ini buat higher high. Ini mesti buat higher high. Sini buat higher high. Okay, yang wave 5 ni dia buat higher. Syarat dia ini mesti 5 wave. 1, 2, 3, 4, 5. Wimon. Jadi kalau siapa yang baru nak trade index, anda boleh baca dan study pasal UK 100 ataupun FTSE 100 ni. Dia murah. Dia tak mahal. Berbanding dengan anda trade Dow, anda berbanding dengan anda trade DAX, dia murah. Okey, ini adalah untuk UK 100. So no, tak ada apa-apa. UK 100 don't touch it. Sama juga dengan IBEX. IBEX ni satu ni tak buat high. Kalau satu buat high, kita dah cari peluang untuk dua ni. Tak ada apa-apa. So IBEX tak ada sentuh apa-apa. Okey. Yen. Jadi maksudnya kita masih menjangka kenaikan dekat indeks. So itu bermakna untuk yen
yen tak kuat. Kalau ada pun kawan dia. Anda nak tengok especially USD JPY pada semasa, anda chart yang paling penting pada waktu ni ada 3. USD JPY, dollar index dan kepada ZN, kepada bond yield. 3 chart yang paling penting pada waktu ni. Kalau kita lihat semasa, kita masih menjangkakan correction untuk USD JPY. Ini adalah sama ada US dollar lemah ataupun JPY kuat. Kita tahu JPY tak kuat sebab indeks ke atas. Sabar Zainal, satu-satu. Kalau tak pening, sekejap saya pusing sana, sekejap saya pusing sini. Dia USD JPY ke bawah, dia ada 3. Sama ada US dollar kuat, US dollar lemah ataupun JPY kuat. JPY tak kuat selagi indeks ke atas. So, kalau kita lihat kepada yen pair semasa, yang ada structure higher high, dah ada trend, tak ada. Tak ada. Ini semua complete. Movement dia complete. Yang ada cuma satu je. GBP JPY. Bukan pada harga semasa, dia ke bawah lagi. Dia ke bawah lagi. Dan kalau kita lihat di time frame besar, kita ada incomplete sequence dia. Maksudnya, 2 tempat. Daripada internal dia, dalam satu movement, wave 4 ni kita akan trade. Ataupun, daripada yang besar ni, 1, 2 ni. 1, 2, 1, 2 yang besar ni dia dalam kawasan equilibrium. 1, 2 yang kecil ni kita berada dalam kawasan momentum. Okey? Saya mencari untuk long, untuk GJ daripada area ni. Itu adalah untuk GJ. Okey, itu GJ. Lain yen pair tak ada. Lain yen pair AUD JPY masih ini tak complete. Ini tak complete. Kalau anda nak trade, you can look untuk AUD JPY apabila ini berlaku. Untuk sekarang tak ada. Untuk sekarang tak ada. Anda cari apabila ini berlaku. 1, 2, 3, 4, 5. Breakout. Dia kena breakout sini. Then kita akan cari peluang. Semasa tak ada. Semasa tak ada apa-apa. Semasa tak ada apa-apa. AUD JPY. CAD JPY sama. CAD JPY sama. Kita masih melihat a bit of US dollar punya kekuatan untuk semasa. Satu nampak gold jatuh kan Zainal? Gold kita hit BE. Gold kita hit BE. So dollar one more leg ke atas, ini mungkin habis. I don't know. Pada semasa dia kena break atas ni. Euro USD semalam tak break high kan? Sebab itu kita kena tunggu dia break high. Ini kena break A sini. Baru kita katakan habis B. Then dollar boleh buat benda ni. Break sini, 1, 2, 3 anda boleh cari untuk long euro US dollar. Okey, semalam tak break. Semalam tak break. Dollar index tak break. Euro USD tak break. Ini kita tunggu semalam tak break dan pull back. Okey. Unless dia buat benda ni. Kalau dia buat benda ni 1, 2, 3, 4, 5 yang breakout ke atas. Ya, USD tak ada. Saya tak akan katakan US dollar kuat. Tengok time frame besar dia. Kita dah cerita benda tu dari tahun lepas. US dollar tak kuat. Ini 5 wave. Ini akan completekan 5 wave. At least 5 wave ke bawah. Pada waktu ni dia sedang correcting daripada 6 Januari. Sebab itu you never sell gold.
Anda tak sell gold. Anda cuma cari peluang untuk long gold. Kalau anda trade harian, itu lain lah. Tapi kalau trade short term swing, anda tak akan pergi sell gold. Anda tak akan pergi sell gold. Kalau anda swing lah. Tapi kalau anda trade harian, maybe ada untuk short. Okey. Ini dolar. Ini 5 wave. Ini 5 swing. Dalam added wave, 1 5 swing akan diikuti oleh 1 3 swing. Dan at least 5 swing untuk lengkapkan 100%. Itu sifat asas dalam added wave. Ini tak lengkap lagi. Jadi selagi ini tak lengkap, kita jangkakan at least dia lengkapkan 100% tu. Ya. Apa pun yang berlaku kat sini, dia boleh buat apa macam-macam yang dekat kawasan sini. Ya. Of course, tak ada benda yang bergerak satu line. Tak ada bergerak. Kalau ada bergerak satu line, kita tak ada sesi ni. Semua orang kira duit. Okey. Jadi tak ada. Ini untuk dolar. Nampak kan? Ini 5 wave. Ini 5 wave kan. Cerita macam mana pun ini 5 wave. So kita jangkakan at least dia buat yang sama. Tu cerita dia. Yeah. Berdasarkan struktur lain-lain, this is apa yang saya tengok untuk dolar. Dolar jauh lagi kenal. Sebab itu kita jangkakan untuk gold, kalau anda tengok dolar yang saya lukis tadi, bandingkan dia dengan apa yang saya lukis untuk gold. Dia tally tau. Ini ke atas. Tapi masih ada room ke bawah. Jadi kalau anda intraday, anda masih ada peluang untuk short. Daripada sini nanti. Belum hari ni. Hari ni anda cari untuk long. Ni daripada sini kita cari long. Itu lengkap movement yang daripada atas ni. Itu something yang everybody jangan miss. Sama dengan dolar lengkapkan dua ni. Sama dengan dolar lengkapkan dua bila gold jatuh tu. Dia sama. Okey, untuk semasa untuk hari ni one more high untuk gold, untuk dolar. Satu lagi. Belum ni, jangan sematang dia jatuh. Oh, dah jatuh dolar. Tak. Unless dia break bawah ni baru kita kata oh jatuh dah dolar. Kalau dia jatuh bawah A, then kita kata dolar dah lemah. Then gold dah naik ke atas. Pada semasa tak ada. Baru sebatang candle jangan terus kata ni biasa trader sebatang candle. Ni belum habis dah dolar. Dia tengok 1 minit. Tak salah. Anda masuk atas tu tadi, anda dah keluar kan. Tak salah. Asalkan stop loss tahu ke mana. Biasa trade macam tu tak ada stop loss. Dia ada TP. Dia ada entry, ada TP. Lepas tu guna margin. Tak salah. Tapi stop loss lebih besar daripada TP. Itu masalahnya. Level. Okey. Saya nak tengok dia buat satu lagi high. Pada waktu itu barulah kita ada gold sampai kat sini. 1 hour. Gold sampai kat sini. Okey. Sini akan buat 5 macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. Dia tak adalah satu line jatuh macam tu. Memanglah nampak macam satu line sekarang kan. Dolar tengah buat benda ni. One more high untuk dolar. One more low untuk gold. Okey. Ni adalah untuk gold. Gold seperti yang kita discuss semalam. Dia break, hit BE kita akan trade wave 2. Satu ni adalah higher high. Satu ni adalah higher high dalam 5 wave. Okey. Level-level dia adalah benda ni. Itu untuk short term swing. Ni adalah untuk gold. Boleh? Okey, itu adalah untuk gold. Dah? Okey, itu adalah untuk gold. Bagi mereka yang trade $35 gold, anda trade
$35 anda trade 2, 0.97, 0.97. Maksudnya 1.98. 1.94. 1.94. Okey, satu kita akan letak BE dekat 50%. Satu lagi biar full TP. Okey, itu adalah untuk gold dan kaitan dia dengan dolar. Kalau dolar terus jatuh, gold tu trunket, tak sampai. Jangan kejar. Tak masuk, bukannya besok market dah tutup kan. Okey, GBP one more low sebelum satu lagi. Belum, tak complete lagi. Unless dia trunket. Kalau trunket, semua trunket. Sama juga Australia dollar one more low. Tak ada, ni tak ada high, ni tak ada apa-apa. Ni sideways market, jangan sentuh. AUD, NZD sama, tak ada apa-apa, nothing. Ini masih sideways market. Setuju kan? Ni sideways market kan? Jadi kalau sideways jangan trade dia, simple. Bawah buy, atas sell, jangan. Anda nak buat benda tu kat ekstrim, anda tak nak buat benda tu dekat tengah-tengah dunia macam sekarang. Ini adalah UCAD one more high. Satu lagi high untuk UCAD. One more high, belum lagi. Tapi ini tak, kita tak trade. Ini tak ada lower low. Okey, yang untuk dolar kita sedang tunggu benda ni tau. Either dia buat 5, kalau dia terus naik sekarang dan buat 5, kalau dia buat macam ni, ini adalah B. Dan anda akan trade dekat sini. Kalau dia buat macam ni, itu adalah yang pertama. Kalau dia buat seperti yang kita tandakan, anda tak trade semasa. Anda tak trade dekat sini. Anda trade kalau dia buat macam ni. Breakout. Apa-apa pun anda nak trade, anda nak tengok dia buat higher high. Anda nak trade higher high. 1, 2, 3, 4, 5. Dia buat higher high kat sini. 2, 3, 4, 5. Dalam 5 wave. Breakout sini. Then anda trade. Ataupun dia boleh buat yang tu daripada sini tadi kan. Kalau dia buat high semasa. 1, 2, 3, 4, 5. Then anda trade dia. Either one. Masa ni US dollar dia tak ada set up. Dia tengah sideways market. Sebab tu saya tak dapat kongsikan kat mana. Apa pun, kita akan ada kekuatan dekat US dollar nanti. Belum sekarang. Untuk semasa kita jangkakan, dolar akan jatuh dalam 5 wave. Apa pun. Sebabnya semua kawan-kawan dia menceritakan benda tu. Ini 5 wave. Diikuti oleh correction. At least ada 5 wave lagi. Semua kawan-kawan dia. Everything. Dollar index menceritakan benda sama. Ini 5 wave. Saya ambil lah benda pelik-pelik. Apa? USD PLN. Kita ambil lah USD PLN. USD PLN, ini apa? Roslan, Zainal, ini apa? Nampak? Menunjukkan masih ada kelemahan US dollar. Kita ambil lah USD MYR. Sama je. Apa benda USD MYR? Sama je. Kita dalam equalate. Ingat kita cerita benda ni. So, satu lagi. Ini 5 wave. Macam mana nak tengok chart ni? Lubang-lubang ni. Faham tak? Anda sedang menunggu benda ni. 1, 2, ini. Dan baru dia naik. Anda sedang tunggu benda ni. Ini 3. Ini 4. Macam ni.
untuk dia turun. Ini WXYXZ. Baru dia jatuh. Apa pun anda sedang tunggu benda ni. This one. Yang dalam ni. Ini ringgit. Sama je. Tak kisah anda ambil apa. USD apa lagi. IDR. Indonesian rupiah. Benda dia sama. Cuma tak dapat nak tengok chart dia. Nampak macam mana tak tengok chart ni. Itu je. Lubang-lubang. Kan. Satu kita tengok benda yang lebih high liquidity. Euro dan lain-lain. Benda dia sama je. That's why kita menjangkakan benda ni. Sama. Faham? Benda dia sama je. Okay, so dolar untuk dolar pair anda tak buat apa sekarang. Dah, is one market. Sama je. Yang penentu market 3. Dolar, yen dengan apa satu lagi? Indeks. 3 tu je. Selagi anda pegang 3 tu, anda boleh explain apa berlaku kepada market. Dan anda boleh tahu pasal fundamental, tapi explain dia dengan menggunakan technical. Cumanya, bilanya peluang kita nak trade? Bila ada trend yang tak habis ataupun trend yang pecut. Itu adalah incomplete sequence dan momentum sequence. Itu je. Lain daripada tu, jangan trade. Bila tak ada trend, jangan trade. Masalah yang nak masuk semua lekuk ni. Dia masuk time frame kecil-kecil, dia nak masuk semua lekuk. Itu masalah. Sebabnya, ramai trader, dia belajar market. Dia tak belajar pasal dia. Faham tak? Anda belajar nak berniaga, tapi anda tak prepare untuk berniaga. Itu masalah ramai. Itu masalah ramai. Dia power trade, tapi tak pandai jaga emosi. Lepas tu salah market. Yang dia tak ikut teknik. Itu masalah biasa. Okey, dolar stand on the side dulu. Kita nampak untuk apa ni continue creeping lower. Maksudnya yield masih lagi tinggi. Tetapi ini pun dah masuk dalam area equal leg. Ini pun dah nak masuk kawasan equal leg. Maksudnya, masa ini hit kat sini lah barulah dolar lemah. Masa ni jatuh, dolar kuat. Jadi, maksudnya, dolar ini tak habis lagi. Ini tak habis lagi. Ini tak habis lagi. Ini tak habis lagi. Apa pun teknik anda kata ini sell, jangan dulu. Apa pun teknik anda kata, Euro, USD, sini buy, jangan dulu. Ada lagi ke bawah. Okay. Selagi ini tak sampai dekat support dia. Faham? Masa ini sampai kat support dia, anda gunalah apa teknik anda yang kat sana tadi. Kalau anda nak buy lah. Bagi saya, dia tak ada trend lagi. Ini nanti. Saya atur dia. Ini bukan untuk anda trade ya, bagi siapa yang ada akses kepada ZN ni. Ini adalah tempat sebagai equal leg. Sebelum ada orang pergi entry. Okey, ini adalah untuk ZN. Okey, ni area dia. Masa ni barulah US dollar lemah. Market semua satu Zainal. Market semua satu. Okey. Ni adalah untuk gold. Dah sedia untuk gold kuat belum? Saya tunggu kawasan sini. Sebab kita masih ada dolar punya kekuatan. Okey. Ini kita boleh enter sebab ini higher high. Dia terus pergi ke? Tak tahu. Stop loss bawah ni, TP kat atas ni. 100%. Kita cuma buat benda berulang. Dalam trading, tak adanya memang itu je. Tak ada kat SM. Jom.
Okey, silver pun masih lagi ke bawah dan kita menghampiri kawasan equilibrium. Okey, sama silver. Benda semua benda sama. Okey, kita ada cerita pasal Iran dengan Israel kan, kebimbangan mengenai politik dan juga kepada geopolitik dekat kawasan Timur Tengah selepas nuklear facility Iran dikatakan disabotaj oleh pihak Israel, tuduhan daripada pihak Iran. Saya tukarkan minyak ni kepada triangle. Saya tunggu, biasanya kalau anda nampak saya lukis triangle, maksudnya saya sedang tunggu arah. Okey, apa pun anda tak trade minyak semasa. Anda tak trade minyak semasa. Okey, kita ada dolar yang dijangka lemah. Itu menyokong kepada minyak kuat. Tapi kita ada indeks yang sedang bergerak dalam wave 5. Ini menyokong kepada pergerakan ini nanti. Okey, maksudnya bila indeks buat deeper correction. Bila indeks buat deeper correction, bila indeks indeks kat sini buat correction besar nanti, ini nanti, yang ini yang ini 4 ni nanti, ataupun ini, saya nak tengok price action dia, either 4 ni ataupun 4 ni, kita akan cari untuk nak long minyak bila ini berlaku. Dan juga copper. Benda sama, dua tu. Dan juga copper. Okey. Dan juga copper. Ini dua trade yang saya cari untuk minyak dan copper. Bukan sekarang. Sekarang anda tak sentuh dia. Sideways market. Euro AUD. Euro AUD nampaknya is going for that 5.35. But let me caution you kepada apa yang kita nampak dekat time frame besar. Ni yang di time frame besar. Ingat. Di time frame besar. Tak apa. Okey, dia okey. Di time frame besar A, B. Okey. Sini kita akan cari peluang untuk entry Euro AUD. Euro AUD Kita akan cari peluang untuk kat sini. Don't worry about apa yang saya tandakan semasa. Ni nampak macam Zul tanda sampai atas sana, aku masuk sini. Dia ini kalau saya kata ini 5 wave boleh tak? Tahu tak kenapa saya letakkan A, B dan EW macam ni? Sebab Euro against AUD, dia punya structure. Okey. Ini dapat 5 wave kan? 5, 3, 1, 2, 3, 4, 5 habis kat sini. Faham? 5 habis kat sini. Ini adalah zigzag. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Jatuh. Dia boleh buat ini. So, apa pun, kawasan ni nanti, kita jangkakan akan ada 3 wave daripada kawasan sini. Saya akan ambil risiko kat sini. Saya letak limit order. Euro AUD. Ini kawasannya. Okey, Euro AUD. Euro GBP. Euro GBP yang memberikan saya berminat kepada Euro GBP. Tetapi B ni kena buat dalam. B ni kena buat lebih dalam daripada yang sekarang ni. Sebab kalau anda tengok di time frame besar, kita sedang letakkan kesemua ni sebagai flat. Kesemua ni sebagai flat, faham tak? Ya. Ini A, ini B, ini C. Boleh tak kalau saya habiskan A kat sini? A, B, C. Lepas tu ini 1, ini 2, lepas tu naik. Macam ni. Sini
A, ini B, ini C. Lepas tu kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, lepas tu naik. Boleh tak benda tu? Kan? Okay. Sebab dia yang dalam ni, Euro GBP ni, yang ini, 3 wave dia daripada B ni dan kepada sini, 1, 2 ni, dia dah nak sampai equal leg. Sebab apa kita entry hari tu, Euro GBP untuk ni, sebab ini ada break, ini breakout. Okey. So kalau ini tak sampai lagi ya. Jadi kalau 4 ni saya masih trade. Sebab kita masih ada incomplete sequence. Faham? Kita masih ada structure yang tak habis daripada bawah ni. Tak sampai 100%. Okey. So ini 4 ni yang, tapi saya nak tengok ini jauh. Sebabnya 4 kat sini, kalau dia adalah 4, dia tak boleh bersilang dengan 1 sebab kita sedang menjangka wave 3. Kalau dia bukan wave 3, 4 boleh bersilang dengan 1. So, ini kena jauh dalam. Ya, yang lain tempat yang sekanda kan. Ini kena jauh dalam. Kalau tak, kita tarik Fibo, 4 dia akan bersilang dengan 1. Macam ni. Dekat sangat kan. 1618 kita kat atas sana. Jadi, saya nak at least dia jauh sikit. Ini sebagai flat. Ini pun buat flat sekarang. A, B, 1, 2, 3 dia jauh. 4, 5. Jadi kalau tanya saya, sekarang Euro GBP ke mana? Ke bawah. Ke bawah. Ini sama dengan kekuatan US dollar. The moment US dollar habis B, ini ke atas. Tu dia. Okay, itu Euro GBP. GBP AUD, GBP NZD tak ada. Jangan sentuh dia. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Don't sentuh dia dulu. GBP NZD, GBP AUD. Short term kat atas ni. Lepas tu jatuh. Tak ada apa-apa. Ni sideways market. Ni sideways market. Ni sideways market. Tak ada apa-apa. Trend tak ada. Apa tak ada. Tak ada. Sama dengan GA. Okey, jadi kesimpulan. Apa yang kita sedang tengok, peluang dagangan yang wujud. Yang pertama adalah kepada indeks. Kita sedang menunggu untuk US 30. Wave 4 sini nanti. Yang kedua, kita tunggu kepada DAX. Pilih salah satu. Wave 4. Sebab ada incomplete sequence. Lain, tak jeling. GJ ke bawah lagi. Tunggu dia buat pergerakan ke bawah. Tunggu ke bawah lagi baru kita long. Bukan pada semasa. Kalau semasa dia terus ke atas, eloklah. Dia break atas ni, 3 wave kita long. Jangan trade dekat semasa. Ni tengah-tengah dunia. Itu tengah-tengah dunia. Saya tak faham kenapa orang suka trade tengah-tengah dunia. Okey, lain yen pair tak berminat. Ada CAD JPY mungkin. CAD JPY cumanya time frame besar dia tak ada sikun. Dalam time frame kecil dia ada sikun. Tapi saya pilih DJ. Okey, dolar tak ada. Gold kita sedang tunggu untuk correction ini habis. Ni wave 2. Stop loss TP kira dia pada macam ni. 1, 2. Okey, tempat entry. Letak TP siap. Di situ. Sebab tak nampak dia. Okey, itulah untuk gold. Gold ni memberikan peluang sebab ini buat high daripada 1 ni.
daripada A ni. Sebab tu kita cari untuk gold. Silver pun hampir mencapai 100% equivalent. Tapi ini bukan higher high, so kita tak trade dia. Minyak tak ada apa-apa, lain tak ada apa-apa. Euro AUD sekiranya dia terus naik ke atas, saya akan tukar the whole thing, A, B dan C. Euro GBP saya terpaksa keluarkan tau. Tapi masih dalam kita punya ni, saya nak tengok 4B ni macam mana. Saya nak tengok dia dalam. Euro GBP kita interested untuk short daripada wave 2 ke atas sana. Euro GBP. Tapi B kat sini kena buat yang dalam. Kalau tak, ini tak dapat jadi 4. Ini jadi 4 lain. Okey? Dalam mana? Saya nak tengok dia buat at least 50%. Saya tak nak tengok dia buat 38.2. Saya nak tengok dia buat 50, 61.8. Nampak tak kaitan benda-benda ni? Saya nak buat dia buat macam ni. Kawasan ni. Ni kawasan dia. Saya tak nak dia habis dekat 38.2. Okay, kalau dia habis 38.2, ini kita tak trade. Dia jatuh, biarlah. Okay, lain daripada tu saya tak minat. Boleh Kasha? Jadi bila kita kata deep correction, lebih 50%. Bila kita kata shallow correction, kurang daripada 50%. Jadi kena ada cara teknikal nak define dia. Jangan main dalam dalam mana? Dalam baju, dalam ni, dalam plastik hitam. Dia kena ada satu definisi yang sama. Boleh? Okey, jadi saya save dahulu. Tak ada apa-apa dalam ni. Sama je. Okey, ni berapa bulan? 13, okey. Jadi anda boleh download semua ni dekat Discord. Okey. Jadi boleh download dekat Discord. Dan kita berhenti rehat sekejap. Ada soalan type dulu. Kita sambung balik selepas iklan selepas ni ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lepas ni.